Hai, apa khabar Malaysia? Sekali bersiaran bersama dengan kami secara langsung dan hari ini selama 1 jam saya Nur Saliha Azmi dan bersiaran bersama dengan rakan yang dah lama tak jumpa. Pasha sihat ke? Alhamdulillah sihat Saliha. Saya Pasha Rahim. Jadi kami berdua akan bersama anda selama 1 jam bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama pagi-pagi. Hari Selasa pagi ni macam mana Saliha? Hari Selasa pagi ni tadi produser dah cakap pagi-pagi kita kena santai-santai ceria. Jadi kalau anda melihatlah color-color yang kami pakai ni, saya ni color hijau neon, Pasha purple. Tapi kalau tadi saya cakap pada Pasha, color hijau ni maksudnya jalan saja. Jalan saja. Apa-apa pun kita jalan terus pada pagi ini. Seperti biasa pengisian yang sangat padat selama 1 jam. Kita akan bawakan kepada anda informasi yang menarik dan juga akan juga kongsikan kepada anda beberapa petikan berita dari portal bernama.com. Ya, betul. Sangat dah tak bersiaran dengan Saliha ni. Okey, baik. Seperti biasa, kami suka untuk kongsikan bersama dengan anda di portal bernama.com dan saya suka juga ingatkan kepada anda kalau nak banyak lagi perkembangan berita semasa, anda boleh semak di bernama.com dan sentiasa kita update lah perkembangan berita semasa untuk kami kongsikan bersama dengan anda di luar sana. Dan hari ini nak berkongsi berkenaan tentang satu projek yang cukup istimewa, iaitu projek swap tukar menukar pakaian untuk menyelamatkan alam sekitar. Dan biasa kita dengar swap barang-barang sahaja. Tapi kali ini kita bercakap berkenaan tentang swap pakaian. Dan kalau anda nak tahu ya, survey mengatakan dalam banyak-banyak bahan buangan ini, pakaian kita kadang-kadang datangnya daripada polyester dan juga fiber yang tidak dapat dilupuskan oleh orang kata apa di kawasan luar sana. Jadi ini mengingatkan kita kepada untuk cintai alam sekitar. Jadi kita boleh tukar pakaian kita, swap pakaian kita dan itu dilakukan di satu tempat di kafe kecil yang terletak di atas sebuah kedai serboneka. Dan dalam gambar tu Pasha kita tengok mereka tersenyum sahaja menukar pakaian mereka untuk orang kata apa lebih menyokong, menjaga dan menyelamatkan alam sekitar kita. Dan di ruang tengah kedai itu kabarnya diletakkan juga aksesori-aksesori seperti barang kemas, kasut, beg dan juga sebagainya. Ramai juga wanita yang berlegar di ruang kafe itu kabarnya mencari-cari pakaian yang berkenan lah di hati. Mungkin saya ke Pasha juga boleh pergi melawat tempat itu. Mungkin satu idea yang bagus. Bukannya apa Saliha, sebab kadang-kadang kan bila kita beli baju ni, kita pakai sekali, 2 kali sahaja. Lepas tu kita dah tak pakai dah. Jadi selain untuk kita mengelakkan pembaziran dan juga untuk mengelakkan pakaian-pakaian yang dibuang, berlonggok di kawasan pelupusan sampah, kita lakukan satu usaha seperti projek swap ni. Mana tahu barang-barang yang kita tak suka tu ada orang yang boleh ambil dan pakai semula atau kita semula dan sebagainya. Satu usaha yang sangat menarik dan sebenarnya satu usaha yang dilakukan di serata dunia juga sebenarnya, tapi satu aktiviti juga hujung-hujung minggu bersama kawan-kawan kan, kita tukar-tukar pakaian dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya satu lagi aktiviti yang juga sangat menarik untuk merancakkan lagi ekonomi dan juga merancakkan orang kata pelancongan dalam negara. Tourism Malaysia telah pun mengadakan satu kerjasama dengan satu agensi yang dinamakan The Girls Republic bagi mempromosikan destinasi-destinasi yang menarik di Kelantan dan juga Pahang. Jadi difahamkan kembara cuti-cuti Malaysia The Girls Republic ni akan membawakan 12 orang pempengaruh media sosial di bawah naungan agensi The Girls Republic dan mereka akan dibawa ke serata tempat di Kelantan dan juga Pahang untuk melakukan pelbagai aktiviti dan untuk mereka menghasilkan kandungan-kandungan media sosial yang akan dikongsikan di platform sosial mereka masing-masing untuk mempromosikan destinasi-destinasi yang menarik di Kelantan dan di Pahang ni. Ini satu usaha yang menarik juga sebenarnya sebab sekarang ni kan ialah kita apa-apa pun bila kita nak cari tempat makan ke, nak cari tempat-tempat nak melancong ke yang menarik, pastinya kita akan melihat ke social media untuk melihat apakah mungkin tempat-tempat makanan yang sedap ataupun tempat-tempat pelancongan yang menarik atau mungkin ada tempat-tempat baru yang kita belum pernah tengok lagi. Tapi melalui media sosial ni kita dapat orang kata explore ataupun lebih lagi mengenali kawasan-kawasan yang tak dilawati lagi ataupun diterokai lagi. Betul tu Pasha. Bila kita dengar berita-berita sebegini, pastinya kita jugalah, saya pun rasa macam nak jadi influencer lah lepas ni ke, mana tahu boleh dibawa masuk program sebegini. Jadi pastinya tambahannya juga lagi ya, semua influencer ini mempunyai jumlah follower yang melebihi 10 juta
10 juta follower 10 juta. ya, bukan calang-calang. Aha. Jadi ini dibawa oleh Tourism Malaysia untuk memberikan lebih exposure dan juga pendedahan mengenai tourism di Malaysia. Jadi satu usaha yang boleh kita puji juga dalam memperkenalkan lebih lagi Malaysia, iaitu Cintai Malaysia, cuti-cuti Malaysia ya Pasha, ingat tu. Yang penting cuti-cuti Malaysia. Kita cuti ke luar negara, cuti ke luar negara juga, tapi dalam Malaysia kita jangan lupa. Betul. Baru-baru ni saya baru je ke Penang dan Langkawi. Itulah saya nak tanya, Pasha baru-baru ni pergi mana? Saya ke Penang, saya ke Langkawi, tapi lepas tu ada juga cuti ke luar negara juga. Okey. Kena balance, yang penting balance. Kembali ya, work life balance tu penting, tapi nak melihat dan berjalan-jalan tu pentinglah juga ya Pasha. Okey. So kita seterusnya ya, satu lagi berita yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda adalah mengenai rang undang-undang isu kompaun cukai yang diputuskan dalam pertemuan dengan JKPK Kesihatan. Okey, di antara perinciannya di Putrajaya, pindaan berkaitan kompaun dan juga cukai produk tembakau di bawah RUU Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 akan diputuskan dalam perbincangan terakhir bersama Jawatan Kuasa Pilihan Khas JKPK Kesihatan Parlimen ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, mesyuarat bersama JKPK Kesihatan yang akan berlangsung petang semalam itu adalah bagi memuktamadkan hasil dan berkaitan RUU undang-undang yang berkenaan. Kita harapkan usaha dan juga rang undang-undang ini dapat diteruskan dan juga berjalan dengan lancar ya juga ya Fasha. Betul tu Salia. Okey, seperti biasa kita nak tahu juga sedikit ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya kita akan bersama teman penyampai dari Bilik Berita. Silakan. Silakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Keputusan melepaskan tanpa membebaskan DNAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan dijawab di Parlimen oleh Perdana Menteri hari ini. Perkara itu disahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Dia akan menjawab, tuan punya badan ada di sini. Saya bukan perdana, dia buat good tu dia jawab lah. Besok insyaAllah 2.5 ke 3.5. Jadi soalan-soalan tu mungkin yang membuat boleh tanya. Tetapi komitmen daripada kita kerajaan hari ini, kita akan menentu bahawa kita perlu berlaku adil. Terdahulu, media melaporkan Perdana Menteri tidak menolak kemungkinan untuk memberi penjelasan berhubung DNAA Datuk Seri Ahmad Zahid di Parlimen. Malah sebelum ini, Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, menggesa Perdana Menteri memberi penjelasan sendiri di Dewan Rakyat mengenai keputusan DNAA Datuk Seri Ahmad Zahid daripada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram milik Yayasan Akal Budi. Universiti Tsinghua dari Beijing, China bersetuju memperkukuh kerjasama dengan Malaysia membabitkan pertukaran pelajar, ahli akademik dan pengkaji selain meluluk peluang mengadakan kajian secara bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara intipati pertemuan beliau dengan Presiden Universiti Tsinghua iaitu Wang Zichin yang melakukan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri di Kementerian Kewangan Putrajaya semalam. Universiti Tsinghua juga sedang merancang untuk mengadakan program bersempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China tahun hadapan. Harapan beliau agar kerjasama ini dapat diperluaskan sementelahan Universiti Tsinghua dikenali sebagai antara yang terkenal dan mendapat pengiktirafan antarabangsa berkaitan kajian akademik dan bidang pendidikan, khususnya melibatkan kejuruteraan, sains dan teknologi. Datuk Seri Anwar berkata ketika ini terdapat sejumlah 350 penuntut Malaysia melanjutkan pengajian di Universiti Tsinghua iaitu yang tertinggi dalam kalangan pelajar asing di universiti tersebut.
CITOS ID Guard, rangkaian perkhidmatan penipuan dan pengecaman CITOS Digital Berhad telah membantu mencegah permohonan yang berpotensi menipu bernilai RM319 juta dalam sektor perbankan sejak 2020. Bagi tempoh 36 bulan, CITOS ID Guard telah menyaring hampir 7 juta permohonan daripada bank-bank ahli meliputi lebih 65% aset perbankan Malaysia. CITOS dalam satu kenyataan berkata dengan penipuan dalam talian yang semakin meningkat di seluruh dunia dan pandemik baru-baru ini yang telah mempercepatkan urus niaga dalam talian, kebimbangan sedang dirasai daripada kesan pengembangan penyelesaian digital seperti pinjaman segera, pembayaran masa nyata, penggunaan digital yang didorong oleh pandemik dan khidmat bayaran tanpa sentuhan. Menurut CITOS, pendigitalan yang dipercepatkan turut disertai dengan risiko cyber dan penipuan yang semakin meningkat. Ini dibuktikan di Malaysia apabila berlakunya lebih 55,000 kes jenayah cyber dengan kerugian berjumlah 1.8 bilion ringgit dari 2021 hingga Julai 2023. CITOS ID Guard baru-baru ini melancarkan beberapa penambahbaikan termasuk pengesanan penipuan yang lebih baik, meningkatkan kecekapan dalam proses penyiasatan penipuan dan risikan tambahan daripada sumber-sumber baharu. Baik, sekian dari Bilik Berita. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Baik, topik kita yang pertama pada pagi ini, Saliha, kita akan bercakap mengenai edutourism. Apakah itu edutourism? Selama ni kita dengar tentang agrotourism, ecotourism. Tapi ini merupakan satu, pada saya, istilah baru, edutourism. Dan bersama kami pada hari ini, kita ada dua orang tetamu yang dijemput khas untuk kita berbicara lebih lanjut mengenai edutourism ini. Yang pertama, Profesor Madya Dr. Hazmi bin Muhammad Rusli, merupakan pengarah program ASEAN Classroom ataupun ACL, dan juga Dr. Nurul Wahidah binti Fauzi yang merupakan pengarah program The Summit Youth Program, dan kedua-dua mereka akan bersama kita untuk bercakap lebih lanjut mengenai topik edutourism dan juga agenda USIM ke persada antarabangsa. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Salam, terima kasih. Sihat dua-dua, alhamdulillah. Alhamdulillah. So far so good. Okey, kita mulakan, kita teruskan dengan perbincangan kita. Ceritalah sedikit mengenai latar belakang program ini. Apa itu edutourism sebenarnya? Dan mungkin sedikit objektif program dan sebagainya. Kita mulakan dengan Dr. Hazmi. Baik, terima kasih Pasha. Program edutourism yang kami jalankan ni nama dia ASEAN Classroom. ASEAN Classroom ini dijalankan oleh unit yang bernama International Law Unit, yang mana tugas unit ni adalah untuk mengantarabangsakan fakulti kami. Untuk mengantarabangsakan fakulti kami. Dan dengan program ini juga kami telah berjaya mengundang beberapa profesor terkemuka dunia untuk datang ke fakulti. Antaranya adalah Profesor Donald Rothwell daripada ANU awal tahun ini. Kemudian kami ada dapat beberapa kunjungan daripada US Military Academy, Naval Academy dan juga Tufts University Boston ada datang. Dan yang terakhir daripada Vladivostok State University. Dan ini adalah program pengantarbangsaan ILU. Menyedari pentingnya untuk menambah hati banyak orang untuk datang ke USIM lagi. Kami pun anjurkan program yang dinamakan ASEAN Classroom. Tapi ini lebih kepada bersifat untuk mendapatkan pelajar serantau, menambah hati pelajar-pelajar serantau. Terutama sekali jiran kita lah, negara yang memiliki penduduk keempat terbesar di dunia, Indonesia, pasaran sangat luas. Dan kita pun, universiti di Malaysia pun universiti berkualiti. Jadi kami menjalankan ASEAN Classroom ini, objektif dia adalah untuk mendapatkan pelajar-pelajar daripada negara ASEAN, terutamanya Indonesia, datang ke sini, melihat keindahan negara kita, betapa bagusnya infrastruktur universiti kita untuk mereka datang belajar kalau untuk master atau PhD. Jadi setakat yang kami lakukan, ACL sekarang dah ASEAN Classroom atau kami panggil ACL dah edisi ke-7 dengan peserta daripada Indonesia, Filipina dan speaker daripada Thailand dan juga negara serantau. Tapi memang fokus kami adalah
untuk Indonesia. Okey, seperti Dr. Hasmi katakan, ini adalah bukan edisi yang pertama, adalah edisi yang ke-7. Jadi bagaimana pula untuk kali ini edisi ke-7, apa kelainan dia, mungkin tarikan utamanya, Dr. Nurul? Okey, baik. Okey, terima kasih Saliha. Selamat pagi juga pada Pasha. Terima kasih juga kerana menjemput kami berdua untuk datang ke program pada pagi ini. Jadi untuk program di peringkat fakulti saya, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, kita ada program The Youth Summit Program, yang mana The Youth Summit Program between Quranic and Sunnah faculties, and within the Asian universities ini, kita katakan ini sebagai untuk peringkat kami, ini adalah merupakan kali keempat dianjurkan. Yang mana tahun terawal yang kami buat adalah pada tahun 2017 lagi pada waktu itu, Saliha. Jadi pada ketika itu penganjuran yang dijalankan adalah melibatkan hanya satu sahaja universiti, iaitu Prince Songkhla University Thailand. Dan pada waktu itu penglibatan mereka lebih pada 50 orang pelajar sahajalah. Alhamdulillah pada tahun ini insya-Allah, kerana kita juga telah meluaskan juga hubungan network kita dan juga hubungan akademik kita dengan pelbagai universiti, maka alhamdulillah insya-Allah pada tahun ini kita jangkakan pelibatan lebih besar dengan melibatkan 100 orang pelajar daripada 4 buah universiti, 5 buah universiti berbeza. Antaranya adalah daripada PSU sendiri, Prince Songkhla University Thailand insya-Allah, dan kita akan terima pelajar daripada IAIN Bukit Tinggi Indonesia. Daripada Indonesia juga kita ada STAI, iaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah. Daripada Universitas IAIN juga, Universitas di Probolinggo, dan juga kita juga akan menerima pelajar-pelajar daripada UNISA Brunei. So daripada 5 buah negara ini, kita akan terima penyertaan mereka dalam lingkungan 100 orang, yang mana program kita, kalau Dr. Hazmi, program sedang berlangsung dah Bermula hari ini. Dah bermula hari ini, tapi program kami insya-Allah akan dijalankan pada 26 November sehingga 2 Disember nanti insya-Allah, selama 7 hari. Kita nak tahu juga apa antara fakulti-fakulti yang terlibat, atau ada seluruh universiti akan terlibat? Program ni dia ada dua, yang Youth Summit untuk program Dr. Nurul, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Pada peringkat kami, pada saya pula, ASEAN Classroom, atau nama lama tadi kita lihat di skrin tadi, nama dia International Law Course. Awalnya nama International Law Course, tapi sebab kami nakkan peserta luar daripada pelajar undang-undang, kami pun tukar nama dia pada ASEAN Classroom, tapi tak ada kaitan dengan ASEAN pun, cuma pakai nama dia untuk menunjukkan bahawa kami ingin terbuka untuk pelajar-pelajar terutamanya dari ASEAN. Ini edisi pertama 2016. Saya ada di nombor 3 dari kiri tu. Ini kami bawa ke USIM, dan pada waktu ini ada dalam out of all these students, ada dalam 3-4 student yang memohon untuk belajar di USIM pada waktu itu. Dan ada juga saya cadangkan pergilah ke UKM sebab masa tu USIM program sarjana baru berkembang. Ada yang dapat belajar di USIM, ada juga kami sarankan belajar di universiti lain. Jadi tujuan program ini adalah untuk menambat hati para pelajar luar, menunjukkan infrastruktur yang kita ada untuk mereka datang ke sini. Dan sebagai contoh, program ASEAN Classroom sendiri, nama je Classroom. Classroom sehari je, sehari 2 hari. Selebihnya kami bawa mereka jalan-jalan di KL. KL mempunyai sistem pengangkutan awam yang bagus. Jadi mereka ditempatkan di hotel, Days Hotel and Suites di Fraser Business Park di Chan Shaolin. Jadi hari pertama kelas, hari kedua, 3, 4 mereka akan pergi ke Badan Warisan Negara, Rumah Penghulu Abu Seman, belajar budaya Melayu. Batu Caves, belajar mengenai budaya India. Dan kami juga mengundang seorang pensyarah dari UiTM untuk bercerita mengenai budaya Baba Nyonya. Jadi biar nampak kita ni beragam agama, beragam kaum, dan pelbagai budaya, dan menarik mereka. Malaysia ni bukan saja tempat belajar, tapi tempat yang menarik untuk kita belajar mengenai kehidupan. Jadi itu yang menarik mereka. Yang tujuan kami adakan untuk menarik mereka datang ke sini. Untuk Youth Summit Youth Program, program Dr. Nurul ni sendirilah, kerana fokusnya pada satu fakulti saja. Adakah mungkin nak jadikan Malaysia ataupun USIM itu sebagai satu hub untuk pendidikan Islamik, macam mana? Ya, betul. Sebab itu kerana kita mengambil ini sebagai salah satu peluang melalui jaringan-jaringan akademik yang telah kita bina bersama dengan universiti-universiti lain. Kami mengambil ini sebagai satu inisiatif untuk kami memperkenalkan program-program yang unik yang kita
ada di peringkat fakulti kita, yang mana kalau kita lihat daripada sudut program yang kita bakal laksanakan nanti, kami bahagikan kepada 3 bentuk program Pasha. So 3 bentuk program ini melibatkan program akademik, kedua adalah program aktiviti outdoor, dan yang ketiga adalah program kebudayaan, pertukaran budaya di antara peserta-peserta yang akan hadir. Jadi di antara program yang bakal kita laksanakan nanti adalah program untuk memperkenalkan aplikasi Braille dalam Al-Quran, kerana Fakulti Quran dan Sunnah adalah satu-satunya di Malaysia yang memperkenalkan pengajaran ataupun pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan kaedah Braille kepada mereka yang kurang upaya. So kita akan memperkenalkan program ini dan juga pembelajaran ini dalam konteks pembelajaran 3 hari dalam classroom bersama dengan pelajar-pelajar yang akan hadir nanti. Yang kedua, kita juga akan memperkenalkan juga aktiviti taranum dan juga qiraat, dan insya-Allah kita akan jalankan program tilawah, pertandingan tilawah Al-Quran di kalangan peserta-peserta yang hadir. Itu satu program yang menarik juga. Dan ketiga, kita juga akan memperkenalkan satu adalah tadi tentang qiraat, kedua taranum, yang ketiga adalah tentang makmal Braille hadis. Dan kami juga ada satu, kita lihat daripada satu sudutnya, Fakulti Quran dan Sunnah bukan hanya ada program yang menarik, kita juga mampu menonjolkan ada di kalangan ahli akademik kita, di kalangan selebriti. Contoh Dr. Anwar Hassin adalah selebriti akademik dalam bidang Al-Quran, qiraat dan juga taranum. Dr. Luqman Ibrahim juga ada di fakulti kita juga, dan kita juga ada Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi yang selalu muncul di televisyen ketiga-tiganya. Jadi kita ambil ini sebagai peluang memanfaatkan kepakaran mereka. Apabila pelajar-pelajar ini datang tadi, kita boleh transferkan knowledge yang pakar-pakar yang kita ada nanti untuk bersama-sama dengan mereka. Kemudian satu keunikan juga yang kita nak bawa dalam program ini, jika sedikit kalau seperti Dr. Hazmi maklumkan saya bahawa pelajar-pelajar untuk ACL ni akan dibawa ke Melaka dan juga ke Negeri Sembilan, ya Dr. Hazmi? Ke Negeri Sembilan, kedua-dua, dan juga di KL. Kalau untuk kami akan bawa juga ke lawatan sekitar. Kami lebih kepada mempromosikan Negeri Sembilan itu sendiri, kerana USTIM tu terletaknya di Negeri Sembilan. Jadi insya-Allah kita akan promosikan Negeri Sembilan, bawa mereka untuk pergi jauhlah lah, kita panggil bahasa Arabnya, untuk berjalan-jalan bersia-sia di sekitar Port Dickson, pergi ke Tanjung Tuan insya-Allah, dan kita akan juga bawa ke sekitar Kuala Lumpur, KLCC seperti biasalah. Muzium Kesenian Islam insya-Allah, dan menariknya ke Nasrul Quran. Kerana basic kita adalah Fakulti Quran dan Sunnah, jadi kita bawa mereka ke program yang berunsurkan Islamik sebeginilah. Berjalan ke KLCC pun ada juga dalam program. Itu wajib. Itu program wajib, ya. Cukup sempurna Dr. Nurul. Jadi bila berbicara tentang program ini, jadi dia mengumpulkan banyak juga peserta dari peringkat ASEAN dan juga global. Jadi bagaimana Dr. Hazmi menilai ataupun melihat program ini mengangkat nama USIM di peringkat orang kata apa, impak positif dan juga memberikan nama yang lebih baik kepada USIM sendiri? Saya melihat program ni macam program Dr. Nurul, dia lebih kepada program Quran Sunnah. Program saya pula dia lebih kepada undang-undang, undang-undang antarabangsa. Jadi kami apabila kami adakan ECL ni, kami bukan saja niat untuk bawa pelajar luar ke dalam, tapi juga untuk melatih pelajar-pelajar kami. Saya sebut kalau di sini pelajar-pelajar saya banyak bantu saya ni. Antaranya Doktor Afiq. siap bawa nama lagi. Takut terlupa masa keluar TV saya takut terlupa. Bawa mereka sekali. Afiq, Farhani, Amjad, Syaza, Alif, Iza dan Afrina. Ini adalah tunggak kekuatan International Law Unit yang menganjurkan ASEAN Classroom, yang mana mereka menjalankan tugas sebagai, ada yang jadi bendahari, ada yang jadi setiausaha, ada yang bawa pelajar-pelajar berjalan. Jadi ini untuk melatih mereka juga supaya ada skill tu, apabila mereka melangkah ke alam pekerjaan, mereka telah bersedia untuk menerima apa saja cabaran yang berlaku. Itu untuk student. Staf kami juga ada yang membantu, antaranya Dr. Amalina Ahmad Tajuddin, Dr. Farid dan Dr. Zuhaida Usman untuk membantu saya lah, terutamanya untuk program ni. Fakulti juga membantu. Dekan kami Profesor Madya Dr. Nik Salida memberi sokongan yang padu untuk program ini. Cuma apa yang kami nampak, program ini dijalankan setiap tahun. Kami akan cuba melakukannya setiap tahun tanpa gagal. Yalah, bila kita buat sesuatu, bila kita macam contohnya invest on something, tak semua akan datang balik, tapi pasti ada yang akan datang balik. Dan sewaktu pandemik hari itu pun kami lakukan juga, tapi secara online. Yang secara online tu ada dalam beratus jugalah yang ikut serta. Jadi macam apa yang saya ingin katakan di sini, program ini dilaksanakan bukan sahaja untuk KPI kami, tapi untuk USIM dan juga untuk meletakkan Malaysia sebagai negara yang kedudukan
tertinggi dalam bidang pelancongan. Kuala Lumpur sekarang kan baru-baru ini negara bandar keempat paling banyak dilawati di dunia. So kami ingin menjadi salah seorang yang menyumbang untuk menaikkan lagi KL dan Malaysia ke arah itu dari sudut pendidikan. Jadi dengan adanya program-program kerjasama yang membawa pelajar-pelajar daripada negara-negara serantau ni kan, agaknya macam mana impact ataupun kesan yang akan yang akan dilihat ke atas landscape pendidikan itu sendiri? Kalau untuk saya, kesan dia, kami ingin universiti kami menjadi antara pilihan yang terbaik. Kita sedar USIM ni universiti yang membangun kan, universiti yang membangun. Kita masih lagi muda dibandingkan universiti lain. Kalau macam Universiti Malaya, UKM, USM tu dia dah ada brand dia sendiri. Kami di USIM kami pun bagus juga. Jadi kami lakukan program begini untuk mengangkat USIM itu supaya terus dikenali dan meletakkan USIM sebagai salah satu universiti yang memang dah terpandang pun, terus terpandang di Malaysia dan juga di rantau inilah gitu. Betul. Okey, kita nak teruskan lagi sedikit perbincangan mengenai agenda USIM ni untuk dikembangkan lagi ke persada antarabangsa, tapi sebelum tu kita nak berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Kembali. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan tadi kita membicarakan berkenaan tentang USIM cuba mengangkat institusi ini di peringkat yang lebih global, dan sekarang kita nak berbincang terus saja tanya kepada Dr. Hazmi, maafkan saya sekali lagi, berkenaan tentang lawatan 3 institusi ketenteraan yang datang ke USIM. Mungkin nak kongsikan dengan kita apa programnya dan perkongsiannya di sana. Oh, dia macam ni. Kami kan sering kami di International Law Unit di Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Kami fokus kami antarabangsaaan, dan academic staff yang dalam unit ni dia sering terlibat dengan pelbagai program-program melibatkan undang-undang antarabangsa. Macam dulu Pasha sendiri pernah jemput saya ke Bernama untuk berbincang mengenai isu-isu maritim. Jadi saya rasa berkemungkinan kerana kepakaran yang kami ada, kami mendapat permintaan daripada 3 universiti ketenteraan di Amerika Syarikat, United States Military Academy, United States Naval Academy dan Tufts University Boston, untuk mereka datang dan ke Malaysia dan Singapura. Di Malaysia antara destinasi pertama itu yang di skrin itu, destinasi pertama mereka adalah di USIM. Dan pada waktu itu saya baru saja pulang daripada NUS waktu itu, National University of Singapore, ada buat kerja di sana sikit, dan mereka datang ini atas inisiatif sendiri tanpa sebarang implikasi kos kepada USIM. Jadi menunjukkan USIM ni bukanlah universiti macam Harvard, bukan universiti kita sedang meningkat naik, tapi the fact that they are willing to come over belajar dari kita, ini menunjukkan dari pihak kami di ILU, we have done our part lah sikit untuk membawa mereka ke sini tanpa sebarang implikasi kos. Kalau dalam gambar tadi tu ada seorang yang duduk depan sekali tu, dia Laksamana sebenarnya. Dia datang ke sini, dia kata we flew 36 hours just to come and see you. Dia cakap macam tu. So itu macam buat kami lebih bersemangat lah. Disebabkan itu juga kami tahu ini harus diteruskan. Disebabkan itulah ASEAN Classroom ni kami gigihkan lagi. Dan yalah, kami dapat sokongan yang baik daripada peringkat universiti, fakulti juga kan. Jadi kami akan teruskan usaha inilah sampai ACL ni betul-betul melepasi ASEAN ke peringkat global. Itu untuk 10 tahun yang akan datang. Jangka panjang itu. Tentunya dengan lawatan ataupun kunjungan daripada institusi daripada luar negara ni memang memberikan satu penghargaan in a way lah, dan juga orang kata acknowledgement terhadap program ACL itu sendiri. Tapi dalam 7 tahun penganjuran ACL pastinya ada cabaran-cabaran yang telah dihadapi. Mungkin boleh kongsikan sedikit pengalaman Dr. Hazmi dan juga Dr. Nurul sendiri untuk sepanjang orang kata penganjuran ACL. Boleh. Atau mungkin Dr. Nurul dulu? Ya, boleh. Okey. Daripada sudut cabaran, kami melihat dia lebih kepada
tidak melihat dia sebagai satu kesukaran lah ya Salia dan juga Pasha. Kami melihat dia sebagai, kita kata, lebih kepada cabaran untuk mungkin daripada aspek jumlah mereka yang besar. Macam peringkat kami, pengalaman kami menguruskan adalah untuk 50 orang pelajar. Jadi mungkin untuk kali ini melibatkan institusi yang berbeza-beza, maka pelibatan 100 orang itu akan melibatkan kehadiran pada tarikh waktu yang berbeza, kemudian penempatan mereka untuk kita loketkan mereka di dalam universiti kita, dan juga pengurusan untuk melaksanakan program tersebutlah. Saya tidak nampak, dan kami juga setakat ini pengajuran-pengajuran sebelum ini tidak pernah lagi lah ada satu masalah ataupun satu isu besar yang perlu kami hadapi. So far insya-Allah, kerana kami pernah jalankan ni sebagai skala yang kali keempat dah untuk kali ini. Jadi insya-Allah pengajuran pada kali ini mudah-mudahannya didoakan lancar dan mudah-mudahan tak ada masalah yang besar lah. Dan cuma mungkin kita fikirkan cabarannya sedikit ialah kerana kekurangan dana lah ya, Dr. Azmi. Kekurangan dana yang kita ada di peringkat fakulti, peringkat institusi dan juga peringkat dana kita di peringkat lebih tinggi lah. Jika kita peroleh dana yang lebih baik daripada peringkat universiti kita ataupun peringkat KPT kita sendiri, insya-Allah kami yakin kami boleh jalankan program ini dengan skala yang jauh lebih baik. Mungkin sampai 200 orang pelajar, 300 pelajar, melibatkan pelbagai negara dan pelbagai institusi lagi. Jadi kita boleh jadikan The Summit Youth Program ini sebagai program tahunan di peringkat ASEAN betul-betul, yang mana universiti dari USIM kita sendiri yang kelolakan, dan mungkin juga kita boleh gabungkan program ini bersama juga dengan law program pula juga dalam masa yang sama. Okey, mungkin ada juga rancangan jangka panjang untuk memperpanjangkan program ini dan pastinya ada penambahbaikan ya Dr. Hazmi. Jadi mungkin bagaimana dengan program-program seperti ini, adakah ianya melibatkan sokongan ataupun pelibatan Kementerian Pengajian Tinggi ataupun agensi-agensi tertentu bagi orang kata apa sokongan ataupun dana itu sendiri, bagaimana? Sebelum tu saya ingin bersetuju sangat-sangat dengan Dr. Nurul. Dana tu sebenarnya adalah sesuatu yang saya tidak kata kami tidak dapat langsung, tapi kalau dapat dipertingkatkan lagi, sebab we have to invest to get something bigger in return. Kan? Sekarang ni memang kalau program ASEAN Classroom, saya percaya program Youth Summit Dr. Nurul sendiri, kami bergantung kepada yuran semata-mata untuk kos pelajar. Kami tidak mahu bawa mereka datang ke sini dan duduk di asrama, macam tak seronok lah. Datang mereka bayar. Macam yuran untuk ASEAN Classroom $150. Yuran untuk program doktor dalam 600, lebih kurang lah kan, RM600. Ya betul, lebih kurang. Jadi bayar, datang jauh-jauh, dapat asrama yang tak berapa cantik. Kata-kata sajalah. Itulah kami tempatkan mereka di Dates Hotel and Suite, situ hotel 3 bintang, dikelolakan oleh kumpulan Wyndham dari UK lah hotel tu. Jadi hotel tu cantik. Bila datang, dia takut, okey, kalau inilah saya dapat dari USIM, pasti kemudahan dan juga kualiti pendidikannya pun sebaik ini. Itu yang kami ingin projek kepada pelajar-pelajar. Jadi untuk dana tu kami haraplah daripada KPT ke fakulti ke universiti ke untuk terus membantu kami, kerana pada kami ada 3 perkara, pada saya lah 3 perkara yang penting, iaitu dana, sokongan dan juga minat. Sekarang ni saya boleh dikatakan kategori pensyarah muda lagi lah. Saya laratlah untuk pergi ke sana ke sini. Tapi nanti 10 tahun nanti macam mana? Jadi kita kena ada dana yang berterusan, sokongan berterusan dan minat. Golongan pelapis yang akan menggantikan saya nanti dan kami apabila kami sedikit berusia nanti. InsyaAllah. Okey, baik. Pastinya mesti ada kesinambungan lah daripada program ini. Jangan nanti kalau Dr. Hazmi dengan Dr. Nurul dah tak ada, nanti program pun dah berakhir begitu saja. Baik, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua. Sudi bersama kami pada pagi ini berkongsi sedikit mengenai agenda USIM ke persada antarabangsa dan juga edutourism itu sendiri. Harapkan program akan berjalan dengan lancar dan diucapkan selamat pagi jaya. Dia mula hari ini. Amin. Doakan. Okey, kita akan berhenti berehat untuk seketika dan akan kembali selepas ini dengan tetamu kita yang seterusnya tentang fashion. Topik yang cukup menarik itu fashion perkahwinan lagi on top of it. Jadi kembali selepas ini.
dah tengok rekaan fashion perkahwinan macam ni, teruslah rasa nak kahwin pula lepas saya. Saleha mungkin. Mungkin tidak lama lagi ataupun mungkin lambat lagi juga. Apa-apa pun jangan lupa jemput Saleha. Okey, Ya, baik. tajuk kita yang seterusnya, Indah di Majlis Perkahwinan, bersama kami dua orang tetamu yang telah kami jemput untuk kita bercakap sedikit mengenai fashion di Majlis Perkahwinan. Mesti ada ramai di antara anda di luar sana yang mungkin sedang berancang-rancang perkahwinan. Kita nak ujung-ujung tahun dah ni, selalunya musim cuti sekolah adalah musim perkahwinan. Jadi bersama kami pada pagi ini adalah Perika Fashion yang tidak asing lagi, Kashfi Zulkifli, dan juga The Face of Ijab Kabul Expo 2023, dan juga Encik Syamsul Azhar merupakan pengarah eksekutif Night Bloom Events. Assalamualaikum, terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Ceria kedua-duanya. Model yang pakaian begitu cantik juga Basha. Itu salah satu rekaan Kashfi Zulkifli. Saya bawa khas hari ni. Khas ya. Untuk pagi ni. Ya, saya bawa khas. Terima kasih, susah je. Okey, pertama sekali kita nak bercakap sedikit sebagai permulaan kita membuka muka di macam. Macam ni pula perkahwinan pula kita nak berceritalah sedikit betapa pentingnya fashion itu sendiri dalam ialah untuk pasangan pengantin tu. Sekarang ni kita ada macam-macam fashion yang pasangan pengantin ni boleh memakai pakaian tradisional, ada yang memilih untuk memakai ataupun menggayakan busana yang lebih moden. Pendapat Cik Kashfi sendiri macam mana? Dia sebenarnya bila kita kata tentang fashion ni, dia samalah, dia ada engagement of macam mana cita rasa seorang manusia tu. Maknanya individu tu sendiri. Ada setengah orang dia nak sesuatu yang lebih contemporary, ada setengah orang nak lebih pada traditional. Tapi sebenarnya cara pembawaan tu sebenarnya yang paling penting. Yang penting kita tahu apa yang kita pakai. Sebab sebenarnya cara membawa satu rekaan tu dia bukan terletak pada apa pakaian itu sendiri. Gaya, orang kata karakteristik, dan macam mana kita carry diri kita. Barulah kita nampak, orang kata aura kita keluar. Belum lagi jago sih Basha. Itu sesuatu tu. Okey, bila Kashfi berkatakan tentang aura, orang kata membuka cita rasa sendiri setiap pengantin itu berbeza-beza. Jadi bagaimana orang kata mungkin persiapannya bila permulaannya tu seseorang pengantin ataupun pasangan ni lah nak berancang perkahwinan mereka. Perkara pertama. Sebenarnya perkara pertama yang dia kena tahu adalah apa yang dia nak pakai. Kadang-kadang kita ni kan biasalah bila persiapan ni kita akan ada datang confuse kita. Nak pakai tradisional ke, nak pakai modern ke. Masa itulah kita akan tanya pasangan kita, hantar 100 keping gambar, research kita. Jadi pasangan pun akan jatuh pening. Jadi sebenarnya pasangan pula sampai confuse. Dia ni nak pakai apa, kita nak pakai apa. Jadi kadang-kala sebenarnya apa yang saya belajar selama 11 tahun dalam fashion industry dan serving mereka yang buat perkahwinan ni, research itu penting dan sebenarnya individu itu kena tahu apa yang nak pakai. Kadang-kadang diorang ni ada impian daripada kecil nak pakai sanggul lintang, nak pakai jewellery cantik. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya cara kita faham diri kita, itulah yang kita boleh buat transition apabila kita menyarung busana nanti bila kita pilih macam tu. Untuk Encik Syamsul sendiri sebagai seorang orang kata events manager, mungkin pernah juga berpengalaman untuk orang kata mengadakan majlis perkahwinan mengendalikan majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan, okey. Dari segi persiapan untuk majlis perkahwinan itu sendiri, pengalaman Encik Syam macam mana berhadapan dengan pengantin-pengantin yang macam-macam ragam. So minded lah, kadang-kadang pasti ada yang last minute nak tukar ini, nak tukar itu. Jadi pengalaman sendiri, nasihat kepada mungkin bakal pengantin di luar sana. Pengalaman sendiri saya sebenarnya untuk pasangan-pasangan pengantin saya tak ada pengalaman. Okey, mungkin lepas ni boleh jadi wedding coordinator pula. InsyaAllah. Okey, contohnya juga dalam keadaan-keadaan yang mengendalikan event ataupun acara ataupun majlis itu. Betul. Perbincangan itu bagaimana? Adakah dia mengambil masa yang lama ataupun macam kadang-kadang tak boleh ambil contoh saya, nanti macam-macam pula cerita. Kashfi dah ketawa dah. Tapi ada juga pasangan
jangan macam okeylah last minute kata okey tak apa nak buat wedding secepat mungkin, tak mengambil masa yang panjang untuk berfikir. Jadi bagaimanalah last minute punya keputusan? Okey, trend kalau dulu memang ambil masa yang lama. Okey, pengalaman saya sendirilah, pengalaman saya ada. Kalau saya sendiri masa saya nak kahwin tu, kalau saya cakap macam dalam 2-3 bulan nak kahwin, bakal mertua dah terkejut dah. Kenapa cepat sangat kan? Pasal benda ni trend dia dah memang kalau nak susun ni lama, tapi macam kita sebab zaman ni zaman dah cepat, semua benda mudah. Kan? Even saya siapkan pun dekat 1-2 bulan. Mungkin advantage pun saya pun memang organizer wedding expo, so ada saya pay vendor memang senang lah. Tapi memang saya tengok sekarang because kita pun memang macam even ada banyak kemudahan sekarang. Sekarang even wedding expo, macam wedding expo yang kami buat, biasa bakal pengantin just datang je dan akan dapat semuanya package perkahwinan di bawah satu bumbung. Very simple. Dulu senang nak kena cari sana, butik sana kat Bangi, kat situ kat Kajang. Sekarang semua kita kumpulkan 3 hari kat expo kami. Senang. Okey. So dengan adanya expo ni pastinya bakal-bakal pengantin di luar sana lebih memudahkan caralah untuk diorang nak orang kata organize wedding dan sebagainya. Untuk Kashfi sendiri, bila berhadapan dengan pengantin-pengantin yang mungkin ada pengalaman berhadapan dengan pengantin yang susah, Ada traumatized. susah. Ada pengalaman, boleh kongsikan sedikit? Saya rasa sepanjang 11 tahun dan saya rasa kali ini saya menerima, orang kata menyaut sabaran dan offer Cik Syam sebagai face of Ijab Kabul. Saya rasa tanggungjawab saya sebagai seorang designer, kadang-kadang bila diorang jumpa dia percaya designer. Dan kita sebagai designer, kita kena bagi maklumat yang betul. Maknanya mana nak dapatkan pakaian, macam mana design yang betul. Okey, kalau you guys nak pilih dewan ataupun hall yang bagaimana, dan kadang-kadang jewellery set yang macam mana. Jadi saya sebagai mereka, saya kata tak naklah kita kata lebih kepada diri saya sendiri. Maknanya baju kita design, fikir kita saja, tak boleh. Jadi saya rasa dan saya bersetuju dengan Cik Syam. Saya kata saya menerima tawaran ini dan sebagai face of Ijab Kabul, apa yang saya boleh sampaikan kepada audiens adalah ini adalah satu platform di mana you boleh dapatkan semuanya dalam keadaan baik, dan mereka ini sangat profesional dalam melakukan setiap bidang yang mereka create, dan art-art yang mereka cipta ataupun apa keindahan yang mereka bagi kepada masyarakat, itu sebenarnya suatu yang indah. Dan saya rasa sebagai face of Ijab Kabul, ini yang saya nak ketengahkan, di mana all the vendors ni dia menawarkan sesuatu benda yang luar biasa, offer yang sangat menarik. Jadi bawah satu bumbung, saya rasa I really honoured to be speak up untuk mereka semua. Dan saya rasa kali ini 22 sehingga 24 kami akan berkampung di Dewan Raja Muda Musa. Yang specialnya saya orang kata landedkan, terbangkan khas saya punya fashion show pada malam 23 bulan 9, The Lost Maharani, yang akan khas kita tunjuk pada publik dengan gayaan jewellery khas daripada Ceres. Nama The Lost of Maharani tu pun dah very nice. Dalam sedikit petikan dia, inilah antara vendor-vendor yang akan berada di Expo Ijab Kabul 2023. Okey, kita nak tanya Encik Syam. Berkenaan Expo Ijab Kabul 2023 ni, macam mana, berapa orang vendor? Berapa orang overall lah semua. Overall lah, ceritalah semua. Okey. Okey, so Expo Ijab Kabul ni kami dah buat kali ketiga sebenarnya. So untuk kali ni kita menghimpunkan vendor-vendor paling best lah, di mana kita ada selain daripada official, kita ada nama-nama yang besar seperti Bora Umbak, kita ada Ruang Event Space, kita even ada Rico Rinaldi dan pelbagai lagi lah. So kita ada 100 vendor perkahwinan. Kita buat kat Dewan Raja Muda Musa. Kat luar tu pun akan ada food truck juga. Dan kita akan bagi free welcome gift untuk semua yang datang. Kita macam nak pergi. Macam nak pergi. Dijemput. Untuk fashion show saya sediakan kursi untuk bernama tim. Boleh. Betul. Kita bagi kursi untuk menikmati fashion show tu kan Cik Syam? Betul kita akan InsyaAllah. Okey, kita minta Encik Kashfi mungkin boleh terangkan sedikit kepada penonton kita di luar sana mengenai baju yang
sedang diperagakan oleh model cantik manis kita di sana. Okey, ini kalau kita lihat ini adalah collection yang khas yang saya reka di KL Tower hari itu yang kita masuk dalam Malaysian Book of Record. Ini adalah collection The Lost of Maharani yang kita inspired of orang kata karakteristik of seorang permaisuri, di mana kita masukkan elemen luxury, kita masukkan elemen klasik, kita masukkan elemen modern, dan di situ juga saya masukkan orang kata elemen-elemen penggayaan yang indah, orang kata yang sesuai apabila di hari perkahwinan tu, sesuatu yang cantik dan dihiasi dengan aksesori yang sangat indah daripada Ceres hari ini. Saya bawakan khas pagi ini. Jadi kepada siapa yang impiannya di hari perkahwinan ini ingin menjadi seperti seorang permaisuri katanya, boleh orang kata apa, tempah baju yang kita tayangkan sebentar tadi ya Kashfi. Okey, bercakap tentang fashion perkahwinan ini, dia berlalu dengan pantas trend-trendnya. Mungkin ada yang suka seperti baju tradisional dan sebagainya. Jadi untuk 2023 ini kepada siapa-siapa, bukan saya, kepada siapa-siapa. Dia dah takut dah. Dah siap ada disclaimer kat sana. Okay. Untuk tahun ini 2023, apakah gayanya dan yang penting color tona tu apa yang sesuai untuk tahun ini? Saya tengok kali ni kalau dulu orang kata dia orang suka pilih color trend tau. Tetapi kalau when it comes to nikah, orang kata masih lagi off white lah. Putih. Warna putih, nampak orang kata menyerlahkan, orang kata lebih warna putih ni orang kata lebih suci, nampak indah. Tetapi kalau when it goes to reception, saya tengok banyak orang dah lebih berani color yang sedikit bold. Kalau dia orang pilih malam tu macam navy blue tadi, black color, emerald green, rich color. And usually mereka ni dia kata dah keluar daripada orang kata safe zone lah. Kalau dulu orang kata kalau dulu orang kata tahun depan color apa, tahun depan color apa. Kali ni tak ada. Kadang-kadang mak kepada pengantin tu lagi dahsyat pemikirannya. Dah disettingkan segala keluarganya macam mana look of the wedding, pakaian dan sebagainya. Jadi saya rasa ini dah berubah dan mereka lebih, orang kata keterbukaan itu lebih jelas dan penerimaan tu lebih baik terhadap industri wedding ni sebenarnya. Jadi tentunya trend-trend yang berubah setiap tahun ni, terutamanya sekarang dengan pemilihan warna-warna yang lebih terang dan sebagainya. Sebagai seorang pereka memberikan Kashfi lebih kebebasan. Tapi pada masa yang sama mungkin masih ingin menerapkan atau menyimpan elemen-elemen certain elements yang inilah orang selalu gunakan dalam wedding. So sebagai seorang pereka fashion tu, apa antara cabaran ataupun mungkin the best thing about being able to design wedding dresses? Saya rasa satu benda yang cabaran saya lah bila kebebasan tu atau keterbukaan mereka tu sampai pada kita, maknanya bila kita berimajinasi ataupun kita explore suatu design, perkara pertama yang saya rasa paling rumit adalah kejelasan yang kita perlu bagi pada mereka, reason apa dari segi design yang kita buat tu. Maknanya setiap design yang saya lakukan, kejelasan itu harus sampai pada mereka. Maknanya mereka ni bila keterbukaan itu wujud, kita kena bagi informasi yang betul. Maknanya dari segi tonal warna, dari segi pembawakan, dari segi pattern, siluet, flow dan sebagainya, technical dan sebagainya, macam mana aksesori dibawa. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya informasi ni harus kita berikan. Dan saya rasa sekarang kalau di ijab kabul, saya tengok banyak vendor sebenarnya dah banyak knowledge yang diorang dah timba supaya dia boleh transfer all the knowledge itu kepada masyarakat yang datang ataupun mereka yang memerlukan servis mereka sendiri. Itu saya rasa suatu benda yang saya rasa kita semua cuba perbaiki daripada tahun ke tahun supaya apa yang kita buat, kita tahu apa yang kita boleh berikan pada mereka untuk jadi lebih baik. Wedding planner, designer ni berikan yang terbaik juga, tapi yang pengantin ni pun juga nak kena tahu apa yang anda mahukan juga ya. Itu ya Pasha kan. Betul. Dan Encik Syam, kita nak beri ruang sedikit pada Encik Syam untuk berkata-kata kepada penonton kita untuk menjemput semua ke Expo Ijab Kabul 2023 ni. Silakan. Okey, boleh. Okey. So tujuan utama Expo Ijab Kabul ni nak membantu dan memudahkan bakal pengantin. Jadi kami menjemput anda semua untuk datang sebab kali ini kami bawakan Face Off Ijab Kabul. Terima kasih Kashfi kerana menjadi kita punya face off untuk tahun ini, dan semua vendor-vendor hebat yang lain semuanya akan bagi harga yang best. So kita perlukan support daripada semua, not even bakal pengantin macam even kita punya data pun semua orang sebenarnya datang boleh sebab kat situ boleh mencari macam-macam
walaupun dia memang vendor-vendor perkahwinan, tetapi yang datang pun kadang-kadang ada yang daripada company yang mencari event space, yang memang cari decoration, catering. So not even kalau kita kata expo pengantin je, orang akan ingat bakal pengantin ke je yang datang. Tapi sebenarnya untuk semua. Kalau nak cari jewellery pun ada. Barang kemas pun ada. Memang ada yang datang untuk dapatkan good deals sebenarnya kat situ. Ada. Okey. Dia dah berbeza lah dengan zaman ni. Maknanya sekarang semuanya dah ada satu bumbung. Saya rasa itu benda yang satu yang menarik sekarang. Okey, jadi sebagai the face of Ijab Couple Expo 2023 juga, sedikit kata-kata daripada Kashfi untuk penonton kita. Saya menjemput semua datang ke kita punya event pada 22 sehingga 24. 10 pagi sampai 10 malam kerana kita ada banyak vendor yang akan memberi anda servis yang terbaik, termasuk saya, kerana saya I don't design beauty, I design happiness, dan apa yang terbaik untuk anda itu yang kami berikan. Dan khasnya macam saya kata, kalau datang special fashion show 23 bulan 9 The Lost of Maharani khas untuk anda kerana saya sayang anda. Kita pun sayang Kashfi bawakan kita satu rekaan yang cukup cantik, Pasha. Okey, terima kasih kedua-duanya kepada Kashfi dan juga Encik Syam. Sudi bertandang ke studio Apa Khabar Malaysia pada hari ini. Kepada anda di luar sana, bakal pengantin dan juga bukan saja bakal pengantin, silalah ke Ijab Couple Expo 2023 yang akan diadakan 22 hingga 24 September ini. Dan tadi seperti yang kita war-warkan jugalah ya, bukan sahaja kepada bakal pengantin tapi yang baru nak merancang ataupun bukan nak kata berangan-berangan. Saya rasa design saya dah boleh buat sekejap lagi. Mari kita sketch saja dulu. Okey. Dan boleh pergi ke expo itu, lawati dah banyak orang kata aktiviti dan juga program yang akan diadakan. Dan seperti biasa, suka juga kita nak ingatkan kepada anda untuk sebarang orang kata apa informasi dan juga maklum balat dan juga apa-apa sahaja pertanyaan berkenaan tentang sesuatu yang orang kata apa non-profit untuk kita bernama, anda boleh emailkan kepada kami di akmbernama.tv@gmail.com. Dan kita nak ucapkan terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Kashfi dan juga Encik Syam dan juga kepada anda kerana sudi dan juga setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Kita akan jumpa lagi. Ya, betul. Dan orang kata sejam bersama dengan kami hari ini kita memang cukup santai dan happy lah bercakap pasal wedding ni kan. Betul. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Bye. Ya, bye. Jumpa lagi. Terus bangkit yakin berdiri.